Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita akan sambung tadabbur kita dan tadarus. Kita ulang balik dari ayat 103. Dia boleh baca banyak sikit walaupun kita dah baca pada hari semalam. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Hud, muka surat 233 daripada Quran kita, dan pada ayat 103 insya-Allah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada hari ini masih lagi dari cerita kesimpulan daripada kisah kaum-kaum terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang kita dah baca semalam, sesungguhnya pada kejadian demikian, inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sesungguhnya yang demikian itu adanya tanda bagi orang yang takut kepada hari kiamat, iaitu hari dihimpunkan manusia padanya. Semua manusia berkumpul, tak kira daripada yang awal sampailah yang akhir, tidak ada seorang pun manusia terkecuali dari hari kiamat. Tak ada kata saya tak nak pergi hari kiamat, boleh tak? Tak ada. Semua manusia, walau bagaimana cara pun dia mati, walau bagaimana cara pun dia mati, walau bagaimana cara pun jasadnya diuruskan. Ada yang dibakar sampai hangus, ada yang dibom sampai hancur lebu, ada yang dibaham binatang buas sehingga terpisah badannya, ada yang lemas di lautan sehingga tak jumpa mana jasad dia. Tak kisahlah bagaimana keadaan diri dia, sampai di hari akhirat Allah Ta'ala akan kumpulkan semua manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil cerita dalam hadis Bukhari, Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut tentang seorang lelaki yang takut kepada hari kiamat, tapi dia ahli maksiat. Bila dia nak mati, dia pesan kepada anak-anak dia, lepas ayah mati ni bakar. Kemudian lepas bakar, separuhnya hanyutkan di laut, separuhnya tabur di atas gunung. Sebab dia takut untuk bertemu dengan Allah dengan maksiat dia. Tapi bila dia mati tu, Allah Ta'ala, anak dia buat macam suruh, ayah dia suruh, mudah je Allah Ta'ala kata, hei langit, hei laut, kumpulkan dia. Hei bumi, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tanya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, bagaimana kamu hidupkan orang mati? Qala awalam tu'min, tak yakin ke Nabi Ibrahim? Qala bala, bahkan aku yakin dah. Qala bala walakin apa tu? Qala fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 ekor burung, bunuh dia, cincang, letak atas pucuk gunung. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya, panggil dia, datang burung tu berjalan, nak tunjuknya inilah burung hak kamu hancur. Kalau dia terbang tu boleh jadi burung lain, ni burung hak kamu hancurkan, dia datang. Maknanya apa? Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benarlah Allah Ta'ala kata hari dihimpunkan semua manusia padanya, dan pada hari yang demikian adalah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk, termasuklah disaksikan oleh para malaikat. Okey, ada belaka, manusia ada, jin ada, binatang pun ada, semuanya akan dihitung oleh Allah. Mula-mula binatang dulu kan akan dihisap, akan diadili, diqisas dia. Binatang sama binatang, qisas. Kemudian barulah manusia. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk satu tempoh yang tertentu, yang sudah ditentukan, dan tidak ada diawalkan sesaat walaupun diakhirkan sesaat.
Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidnih. Pada hari itu, la takallamu nafsun, tidaklah bercakap seorang pun melainkan dengan izin Allah. Yang ini tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Benarlah, dari kiamat ni keadaan dia sangat-sangat menggerunkan. Sangat-sangat menggerunkan. Gerun macam mana? Bila berlaku tu seorang pun tak berani nak bercakap. Kaget orang panggil, terkebil-kebil, jadi macam terkejut berlaku. Terkejut pun ya, takut pun ya, tak boleh nak bercakap. Dan tidak diizinkan. Kalau tak boleh, tidak akan boleh bercakap sehingga diizinkan untuk bercakap. La takallamu nafsun illa biizni. Tidak ada yang berkata-kata melainkan dengan izin Allah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam hadis cerita bab syafaat hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Tidak berkata-kata pada hari tersebut melainkan para rasul. Rasul yang akan berhujah dengan Allah. Manusia tak berani berlaku. Tak berani berlaku manusia. Dan perkataan Rasul pada masa tu pun bukanlah kata nak minta argue dengan Tuhan, dak. Perkataan mereka ialah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Kerana kedahsyatan hari kiamat. Kita lah ni berasa relax ni. Tak lama nanti boleh kita ni nak panjang angan-angan kita. Seolah-olah kita ni wajib dah bagi kita syurga. Betul tak? Tapi sebenarnya Nabi pun, Rasul pada hari kiamat takut kepada Allah. Kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala atau bila manusia minta tolong dengan Nabi Adam, dia tak berani. Aku tak berani. Akulah yang menyebabkan kamu dikeluarkan daripada syurga. Dia teringat kesalahan dia dulu, padahal kesalahan itu sudah pun diampunkan oleh Allah. Pergi tanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata, aku tak berani. Akulah dulu doa pada kaum siapa tergelar habis bumi. Doa minta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh, tak berani. Aku dah pernah berdusta di atas muka bumi dulu 3 kali. Dia pun sebut dusta dia tu. Dia minta dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata tak berani. Tapi dalam hadis tak sebut apa kesalahan Nabi Isa alaihissalam. Tapi akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang bersujud minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia. Masa itulah baru Allah Taala kata, wahai Muhammad, angkat kepalamu, irfa' ra'sak, sal tu'ta, minta dah apa yang kamu nak, kamu diberikan apa yang kamu nak. Jadi jelas kepada kita dalam ayat ni, hari tersebut hari seorang pun tak berani nak berkata-kata depan Allah melainkan dengan izin Allah. Ini maknanya yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Yang ini di kalangan manusia nanti ada yang celaka ke neraka dan ada yang bahagia ke syurga.
berdasarkan ayat ini, kata Umar radhiyallahu anhu, okey, apabila turun ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id, di kalangan manusia ni ada yang celaka dan ada yang bahagia. Umar pun tanya Nabi, ya Rasulullah, ala ma na'mal? Ya Rasulullah, kalau dah tentu ada yang celaka dan ada yang bahagia, kenapa kita nak beramal? Ala syai'in qad furigha minhu am ala syai'in lam yufragh minhu? Rasulullah, dia nak tanya, kita beramal ni pada apa yang sudah ditentukan ataupun belum ditentukan? Makna kita ni hari ni Allah tentu dah ke ahli syurga ke ahli neraka. Jawapan dia dah ada dah tentu dah. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka ke dah ditentukan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala tentu? Waktu belum kita lahir lagi Allah Ta'ala tentu. Macam mana Allah Ta'ala tentu? Itu ilmu Allah. Allah tentukan dengan ilmunya yang maha luas. Dan Allah dalam takdirnya tidak zalim kepada mana-mana manusia. Okay? Jadi Umar tanya, kalau ya ada tentukah dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Alama na'mal. Habis tu kenapa kita beramal lagi? Dah tentu dah ahli syurga ke ahli neraka. Nabi SAW kata, tak. Ni, walakin kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan pada apa yang telah dia diciptakan untuknya. Maknanya Nabi suruh kita beramal sebab kita tak tahu kita ni diciptakan untuk syurga ke untuk neraka. Beramallah. Kalau kamu dipermudahkan untuk amalan ahli syurga, maka beramal. Setiap kamu dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Mana kita kena berikhtiar beramal, menepati ciri ahli syurga, lalu nak masuk syurga. Kalau tidak, Allah Ta'ala humbankan ke neraka. Jadi tak boleh seseorang tu nak berhujah, aku ni malah nak beramal. Kalau buat amal pun tak tahu. Kalau ahli neraka, masuk neraka juga. Dia tak boleh dia berhujah lagu tu. Dia tak boleh kata, aku ni kalau ahli syurga, buat jahat pun ahli syurga juga. Dia tak boleh. Nabi SAW kata, beramal. Memang Allah Ta'ala, ilmu Allah dah tahu. Soalnya kita yang tak tahu. Kita tahu tak kita ahli syurga ke ahli neraka? Sahabat yang dijamin syurga pun beramal. Nabi kata Abu Bakar syurga, Umar syurga, Uthman syurga, Ali syurga, tapi beramal. Pasal apa? Dia faham. Perkataan Nabi SAW, jamin bagi mereka syurga, memerlukan amalan. Perlu kepada mereka beramal. Sehingga Umar sendiri tanya, kita dah kata Nabi jamin syurga dah, beramal lagi ke tak? Dah, Nabi kata beramal. Beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kita ni beramal nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menepati ciri-ciri ahli syurga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang bahagia di akhirat sana. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, ayat seterusnya, dan orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai. Dia tulis seperti suara keldai. Disebut dalam tafsir dari Ibnu Abbas, az-zafiru fil khalqi wasyahiqu fis sudur. Ini suara pekikan tu di halqum. Bertempiklah dia.
daripada halqumnya bunyi zafir. Kalau zafir ni bunyi, kalau neraka pun ada bunyi apa, tempikan, teriakan dia. Syahiq adalah bunyi dada mereka. Syahiq ni bunyi dalam dada. Itu teriakan ahli neraka. Mereka bertempik dan berteriak. Kemudian wal'iyadzu billah, kita berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yakni kekal dalam neraka. Madamatis samawati wal ard, kecuali selagi ada langit dan bumi. Mereka kekal selagi ada langit dan bumi. Jadi apa maksud kekal selagi ada langit dan bumi? Bila langit dan bumi hancur, patut tak adalah neraka tu. Kau lagu mana? Ayat ni Allah Ta'ala guna cara manusia berhujjah. Kerana kebiasaan orang Arab ataupun orang tidak Arab lah, bila sebut perjanjian ke, aku berjanji selama ada bulan dan bintang. Macam orang kata perjanjian air Johor dengan Singapura, betul ke tak? Saya pun tak tahulah. Janji nak jual air ke Singapura ni selama ada bulan dan bintang, gitu. Maksudnya sampai bila-bila. Selama ada langit dan bumi, maknanya sampai bila-bila. Tapi ada orang juga kata, tapi langit dan bumi selama bila-bila ni, selama hidup di dunia, hari akhirat tak ada dah lah. Jawapan dia tidak. Allah Ta'ala sebut langit dan bumi ni kerana apa? Para ulama sebut kerana di akhirat pun nanti ada langit dan bumi. Cuma tidak lagi langit dan bumi hak kita ada sekarang ni. Berdasarkan dalil, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah Ta'ala tukar langit dan bumi menjadi langit dan bumi yang bukan sekarang ini. Kan kita dah baca dalam surah Al-Hijr. Sebelum daripada ni cerita tentang surah Al-Hijr pula, surah Ibrahim. Allah Ta'ala kata dia tukar langit dan bumi ni jadi bukan langit dan bumi sekarang ni. Jadi bererti di akhirat pun nanti ada langit dan bumi. Maknanya orang yang masuk neraka ni sampai bila-bila tak keluar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Yang pengecualian kekal selama-lamanya dalam neraka ni, ada pengecualian. Maka siapakah yang dikecualikan kekal itu? Ialah orang-orang yang beriman tapi mereka ni pelaku maksiat. Okey, mereka masuk neraka juga, tetapi mereka tidak kekal sebagaimana orang-orang yang kafir. Kerana itu Syekh Saleh Fauzan sebut kekal ahli neraka ni ada dua. Kekal bertempuh dan kekal tanpa tempuh. Kekal bertempuh, kekal tidak bertempuh. Kan kita nak sebut, faham tak? Kekal bertempuh. Kita macam gini lah, lebih kurang lah, tidak kata penjara seumur hidup dengan penjara sepanjang hayat. Bunyi macam selama-lama dua-dua kan. Seumur hidup dengan sepanjang hayat, ada beza? Ada kan? Seumur hidup apa dia? Sama mati seumur hidup. Sepanjang hayat
seumur hidup dengan sepanjang hayat? Wallahu a'lam, kena tanya orang undang-undang, tapi sepaham saya, orang yang seumur hidup ni sama dengan umur dia. Ya. Bukan kalau dia umur 30 tahun kena 30 tahun penjara. Kalau dia umur 50 kena 50 tahun penjara. Gitu, bukan? Tak, kena tanya ahli undang-undang lah. Tapi sepanjang hayat, sampai selagi hayat ada, lebih kurang macam itulah. Dua-dua ni kekal dalam neraka. Orang ahli mukmin, orang beriman dengan. Tapi kata Syekh Salih Fauzan, orang beriman kekal bertempuh. Lama, tak tahu sampai bila. Cuma ada tempuh yang kita tak tahu. Ahli neraka yang kafir kekal selama-lamanya tanpa tempuh. Jadi tempuh ahli yang pertama, orang beriman ni duduk neraka selama-lamanya, selama dosanya masih ada. Selama dosa dia masih ada, maka dia diantar. Selama-lamanya, selagi mana belum diampunkan. Dia pun tak tahu lama mana, tapi selama dia belum diampunkan, duduk dalam tu. Selama-lamanya, selagi mana dia belum menerima syafaat. Tapi bila dia dah menerima syafaat, lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dikeluarkan daripada azab neraka. Itu pengecualian, kata sekecuali siapa yang atau apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ahli neraka yang beriman kepada Allah, kerana kita akidah ahli sunnah, akan ada orang beriman tapi dihumban ke dalam neraka kerana maksiat mereka. Jadi orang macam ni, kalau dia beriman kepada Allah, dia ada pengecualian. Selama mana yang dikehendaki oleh Allah, dia berada di dalam neraka, dia duduk dalam neraka. Tapi sampai waktu yang Allah Ta'ala kehendaki, mereka akan dikeluarkan daripada neraka. Okey? Kalau seumur hidup boleh diampunkan. Boleh minta keampunan. Sepanjang hayat tak boleh dah. Boleh. Maknanya ada beza lah. Ada beza. Dua-dua tu nampak macam khalidina fiha lah. dalam istilah penjara, dua-dua tu kekal lah. Tapi ada beza. Baik. Jadi kalau istilah kata boleh diampunkan seumur hidup tu, ada keampunan, sepanjang hayat tak ada keampunan, maka kita gunalah istilah tu. Ahli neraka ni, kalau orang beriman seumur hidup, mana dia boleh diampunkan. Kalau ahli neraka yang kafir, sepanjang hayat, selama-lamanya dia tidak boleh diampunkan. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga iman kita lah. Kemudian, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Tuhanmu maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Okey, habis ayat cerita tentang ahli neraka. Wa ammal ladzina su'idu. Tunggu dulu. Tunggu dulu sekejap. Buat homework dah dia. Dah siap dah. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang bahagia disebabkan iman dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka kekal, syurgalah tempatnya. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard, mereka kekal di dalam syurga selama ada langit dan bumi juga.
illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Ada pengecualian juga. Sekali kita faham, seolah-olah kalau neraka tu ada pengecualian, akan dikeluarkan daripada neraka. Apakah dalam syurga ada pengecualian sehingga dikeluarkan juga daripada syurga? Jawapannya tidak. Pengecualian ni berbeza dengan pengecualian yang ayat sebelumnya. Kerana apa? Kerana ahli syurga tidak keluar dah daripada syurga. Tak ada orang masuk syurga dulu kemudian keluar pergi ke neraka, tak ada. Yang ada ahli neraka masuk neraka dulu, keluar masuk syurga. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu? Disebut di dalam tafsir ini, maknal istithna hahuna anna dawamahum fiha hum fihi minan na'im laisa amran wajiban bidzatihi. Yang dimaksudkan di sini, kenikmatan yang mereka dapat di dalam syurga tidaklah satu kewajipan yang menjadi kewajipan ke atas mereka, ataupun menjadi kewajipan pada nikmat itu sendiri, akan tetapi dia terletak kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey? Falahul min bal huwa mawkulun ila masyiatillah, bahkan dia ni bergantung kepada kehendak Allah. Mana dalam nikmat syurga pun dia mendapat nikmat selama yang dikehendaki oleh Allah. Bukan dia ni cerita nak keluar ke tak keluar tak. Dia ambil nikmat tu selama dia dikehendaki oleh Allah. Dan Allah boleh saja tukar nikmat dia dengan yang lebih baik. Maknanya selama mana dia dapat nikmat ni, selama yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kalau Allah berkehendak, Allah bagi nikmat lain yang lebih baik daripada tu, lebih baik lagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata di hujungnya, ata'an ghaira majzuz, nikmat yang tidak putus-putus. Dia beza pengecualian dengan ahli neraka tadi. Kalau ahli neraka masuk neraka kecuali yang dikehendaki oleh Allah, makna ada yang dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Ahli syurga pula masuk syurga, berada dalam nikmatnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah, bukan maknanya ada yang keluar daripada syurga, tak. Tapi nikmat mereka bergantung kepada kehendak Allah. Bila Allah berkehendak, Allah bagi nikmat yang lebih baik kepada mereka, nikmat yang tidak putus-putus. Alhamdulillahi wal minnah, bagi Allah segala pujian dan anugerah. Jadi dia nak bagi lama mana dia nak bagi nikmat, sesuatu nikmat kepada hamba-Nya dalam syurga, itu terpulang bagi dia. Itu terpulang bagi Allah. Allah nak tambah nikmat bila-bila masa dia nak. Wajahnya bertambah jadi cantik, makanannya bertambah jadi enak, minumannya bertambah jadi sedap, dan daging-dagingnya bertambah jadi lazat. Semua tu dengan kehendak Allah. Pakaian mereka bertukar fashion, nak fashion apa, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah nak bagi. Dan kemuncaknya bila Allah Taala nak memberikan mereka ni nikmat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, itu juga bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian dari ahli syurga. Habislah ayat kita pada hari ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Insya-Allah kita akan sambung besok hari tentang sifat kesyirikan dan juga beberapa nikmat yang Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang yang beriman dan perintah Allah kepada mereka. InsyaAllah kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.